Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 pedagogi KSPK, kurikulum KSPK melawan Pondok. Okey, saya Muhammad Ihsan bin Abdullah. Dan ini Nur Amidah Shazlin, Muhammad bin Hikman Aziz dan Zaihairi bin Jamril. Okey. Okay, untuk pengenalan, pendidikan terbagi kepada 2, iaitu pendidikan secara formal dengan pendidikan secara tidak formal. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK 2017. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam aspek rohani, jasmani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat serta menyuburkan melalui aktiviti yang menyeronokkan dan kreatif. Program pendidikan prasekolah ini bertujuan untuk menghasilkan murid lebih berkeyakinan tinggi, mempunyai cita-cita yang tinggi, memiliki ketahanan dan semangat juang, berusaha gigih serta mampu memperbaiki diri. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK 2017 mula dilaksanakan pada tahun 2010 di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Jadi digubal mengikut kesesuaian perkembangan kanak-kanak. Maksudnya macam diikut tahap umur kanak-kanak dalam macam prasekolah. Tahap umur dia pada 4 tahun hingga 6 tahun. KSPK mengandungi 4 tunjang utama iaitu kerohanian, sikap dan nilai. Yang kedua, tunjang kemanusiaan. Yang ketiga, tunjang sains dan teknologi. Yang keempat, perkembangan fizikal dan estetika. Dan yang terakhir, berketerampilan diri. Baik, untuk kertas kerja ini adalah program lawatan ke Zoo Taiping dengan kerjasama Tadika Pasti Al-Haq yang bertarikh 10 Julai 2021, bermula daripada jam 8 pagi sehingga 6 petang dan bertempat di Taman Tasik Taiping, iaitu dekat Zoo Taiping lah, di Taiping. Dan program ini adalah anjuran daripada pelajar-pelajar semester 2 pendidikan awal kanak-kanak Kelab Tarbiyatul Aulad Seri Senam. Okey, untuk perkenalan, program lawatan ke Zoo Taiping bersama Tadika Pasti Al-Haq adalah sebuah program yang dilakukan dengan kerjasama bersama dengan komuniti luar iaitu Tadika Pasti Al-Haq di Chandra Puteri. Program ini adalah sebuah program subjek yang dikendalikan oleh pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak di bawah subjek pedagogi. Yang mana program ini berada di bawah sediaan Puan Siti Norain di Zakaria, dan program ini adalah bersifat lawatan sambil belajar ke Zoo Taiping bersama dengan kerjasama kanak-kanak daripada Tadika Pasti Al-Haq. Kemudian latar belakang program ini dianjurkan untuk memberi pengalaman kepada para pelajar dalam membuat penganjuran program, berkolaborasi bersama dengan komuniti setempat. Di dalam program ini sepenuhnya dikendalikan oleh pelajar di bawah sediaan Puan Siti Norain Zakaria, dan program ini dilakukan bagi membuat perhatian terhadap tingkah laku anak-anak. Dan selain daripada lawatan itu juga, pelajar juga menganjurkan beberapa aktiviti permainan untuk kanak-kanak ketika program berlangsung. Terdapat 3 objektif untuk lawatan kali ini. Yang pertama adalah memberikan pendedahan kepada para pelajar supaya dapat membina keyakinan diri untuk mengendalikan kanak-kanak. Yang kedua, membantu para pelajar memahami pembelajaran subjek dengan lebih berkesan. Dan yang terakhir, membina kerjasama antara pelajar universiti dan komuniti luar. Okey, ini adalah contoh aktiviti bermula daripada jam 7 pagi sehingga 4 petang. 4 hingga 5 petang lah. Jadi pada pukul 7 hingga 8 pagi, peserta iaitu para pelajar dan juga pihak Tadika Pasti Al-Haq akan berkumpul. 8 hingga 9 pagi akan berlaku sesi pendaftaran dan akan bertolak ke Zoo Taiping. Anggaran jam 9 hingga 10 pagi akan tiba di Zoo Taiping dan akan ada sesi talimat bersama pengarah program, pembahagian tugas sesama pelajar dan juga mendaftar masuk ke Zoo Taiping. Kemudian pada pukul 10 hingga 1 tengah hari merupakan waktu rehat dan juga waktu makan dan juga solat zuhur. Kemudian jam 2 hingga 3 petang akan ada aktiviti simulasi haiwan bersama kanak-kanak. Jam 3 hingga 4 petang majlis penutup yang mana akan dimulai dengan ucapan alu-aluan daripada pengarah program dan juga penyampaian cendera mata kepada pihak Tadika yang bekerjasama bersama. Dan akhir sekali jam 4 hingga 5 petang kami akan bersorak dan bertolak ulang. Baik, ini adalah lembaran kewangan yang mana semua jumlah keseluruhan yang diperlukan untuk lawatan kali ini adalah sebanyak
RM1,191. Yang mana setelah diguna pakai termasuk dengan jumlah keseluruhan adalah 1,200, yang mana membawa kepada baki keseluruhan sebanyak RM9 setelah diguna pakai. Okey. Seterusnya saya akan membentangkan tentang wardrobe, iaitu satu teknik pengajaran. Okey, yang pertama, wardrobe ini mempunyai dua konsep, iaitu breathing in dan breathing out. Breathing in bermaksud guru ya. Guru di mana kanak-kanak akan menerima input daripada guru, dan breathing out pula kanak-kanak akan mengeluarkan idea dan perasaan mereka. Seterusnya, wardrobe ini mempunyai julukan iaitu homeschooling. Suasananya hampir sama dengan persekitaran rumah. Seterusnya, persekitaran yang berisi dapat merangsang penerimaan kognitif, bahasa sosial dan emosi kanak-kanak. Okey, seterusnya, wardrobe ini tidak memerlukan elemen merentas kurikulum iaitu EMK, berbeza dengan SPK. Seterusnya, kaedah pembelajaran adalah bebas dan berpusatkan murid. Pembelajarannya adalah tidak tetap, berasaskan sumber alam semula jadi. Okey, seterusnya, pendidikannya adalah bebas tekanan dan kompetitif. Kanak-kanak tidak akan berasa tekanan semasa pembelajaran berlaku dan akan bersifat kompetitif antara satu sama lain dengan kanak-kanak. Dan akhir sekali, menekankan tahap persekitaran alam semula jadi yang sebenar. Itu juga kalau kita. Okey, perbandingan KSPK dan wardrobe dalam menjalankan program ini. Kalau kita ikutkan dalam KSPK menyediakan seribu pengajaran yang bersesuaian dengan kanak-kanak. Dalam setiap KSPK, kita akan lihat dia akan membentangkan 6 tunjang yang diberikan. Contohnya, tunjang yang berkaitan dengan program lawatan ke zoo ni adalah menggunakan tunjang sains dan awal, mana kanak-kanak mengenali haiwan dengan lebih mendalam. Okey, KSPK mempunyai bidang yang tertentu yang telah ditetapkan, seperti setiap tunjang-tunjang yang telah dinyatakanlah. EMK merupakan unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam KSPK, setiap tunjang yang digunakan adalah setiap pembelajaran ditujukan menggunakan tunjang yang telah ditetapkan. Jadi EMK diterapkan untuk menggunakan pembelajaran merentas daripada tunjang. Contohnya seperti kita membuat lawatan. Membuat lawatan tak ada dalam tunjang ataupun di dalam KSPK, tapi adanya EMK bermaksud kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti pembelajaran di luar kelas. Sebagai contohnya lawatan seperti yang kita buat ni, kerjasama dengan komuniti dan sebagainya. Okey. Kalau kita lihat kepada wardrobe pula, wardrobe tiada sumber pengajaran kerana pembelajaran adalah bebas berasaskan sumber persekitaran semula jadi. Berdasarkan program yang kita buat ini sememangnya ada dalam pembelajaran wardrobe di mana kanak-kanak lebih berinteraksi dengan persekitaran untuk sesi pembelajaran mereka. Silibus pembelajaran dia ada tapi sangatlah sedikit. Subjek akademik dia sangatlah sedikit berbanding dengan silibus yang dikeluarkan oleh KSPK. Kaedah pembelajaran adalah tidak formal dan tiada objektif yang tetap. Kanak-kanak belajar di dalam kurikulum wardrobe, mereka bebas meneroka apa sahaja yang mereka rasa, seperti mana persekitaran pembelajaran wardrobe itu, guru membiarkan kanak-kanak merasa seperti berada di rumah, homeschooling. Tiga peringkat perkembangan. Kalau di dalam KSPK kita akan lihat, kanak-kanak kita dibahagikan kepada dua, iaitu perkembangan kanak-kanak 4 hingga ke 6 ataupun 5 hingga ke 6 tahun. Tapi kalau di peringkat wardrobe kita ada 3 peringkat perkembangan, bermula daripada 0 hingga ke 7, 7 hingga 14 dan 14 hingga ke 21. Kalau kita lihat kepada wardrobe tidak memerlukan elemen merentas kurikulum kerana berbeza dengan KSPK. KSPK tiada pembelajaran di luar kelas ini di dalam silibus pembelajaran mereka. Tapi kalau kita menggunakan kurikulum wardrobe, pembelajaran bebas untuk kita melakukan aktiviti di luar ataupun aktiviti di sekolah wardrobe itu sendiri. Kaedah pembelajaran adalah bebas dan berpusatkan murid. Kalau di dalam KSPK, kanak-kanak lebih kepada guru, berpusatkan guru akan memberikan input dan kanak-kanak akan mengeluarkan output. Kalau menggunakan kurikulum wardrobe, kanak-kanak sendiri yang akan meneroka pembelajaran itu sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator sahaja. Okey, berkaitan dengan
program ini dilakukan untuk melihat sama ada KSPK ataupun Waldorf lebih sesuai digunakan, ataupun KSPK lebih sesuai digunakan ataupun Waldorf lebih sesuai digunakan. Okey, jadi KSPK dan Waldorf tak tahu siapa yang menang. Tamatlah sudah pembentangan kami. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.